Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Cikgu Bob harap sangat semua sihat. Semua berada dalam keadaan yang sihat, selesa, gembira. Dan lebih-lebih lagi apabila kita dah dengar khabar, kita akan mula bersekolah semula. Ya Allah, seronok Cikgu Bob rasa sebab Cikgu Bob memang tak sabar nak jumpa dengan awak semua. Dah bosan dah dekat rumah ni. Asyik tengok laptop. Jadi Cikgu Bob tak sabar nak jumpa kamu semua. Jadi alhamdulillah kita akan bersekolah semula dan akan bersemuka semula. Okey, jadi kita lupakan seketika pasal kelas bersemuka tu. Berita gembira kita telah terima semalam. Dan hari ini adik-adik, kelas PDPR iaitu pengajaran dan pembelajaran di rumah, kita berkaitan dengan pengenalan karangan. Hari ini Cikgu Bob nak tunjuk beberapa jenis karangan yang perlu kamu ketahui dan faham untuk kelas Bahasa Melayu hari ini. Sebelum itu, jangan lupa subscribe dulu SK Pintas Raya channel ni dan like serta share video yang sedang awak tonton ini. Sebenarnya banyak video-video yang berkaitan dengan PDPR ada dalam SK Pintas Raya channel. Awak share je. Awak like dan share. Jangan lupa tu. Okey, jadi kita tak nak buang masa. Kita akan terus kepada perbincangan kita hari ini iaitu pengenalan karangan. Hari ini kita tak ada buat karangan apa-apa pun. Nanti lepas kelas ni baru kamu akan buat karangan. Cuma hari ini Cikgu Bob seperti yang Cikgu Bob katakan tadi, Cikgu Bob nak terangkan beberapa jenis karangan yang perlu awak kenali pada peringkat sekolah rendah ini. Okey. Kita lihat di sini ialah jenis-jenis karangan. Ingin saya nyatakan bahawa karangan dalam untuk peringkat sekolah rendah ini terbagi kepada dua, iaitu karangan berformat dan juga karangan tidak berformat. Kita lihat dulu di hadapan awak ini ialah karangan berformat. Okey, karangan berformat itu surat kiriman rasmi, surat kiriman tidak rasmi, ucapan, syarahan, dialog, wawancara, berita, catatan, laporan. Ini semua ialah karangan berformat. Apa dia karangan berformat itu? Sebentar lagi Cikgu Bob akan jelaskan maksud karangan berformat. Sebelum itu, ingin saya nyatakan, ingin saya jelaskan sedikit tentang karangan-karangan ini. Okay, misalnya, kalau kita lihat di situ ada karangan laporan, catatan, berita dan juga surat kiriman rasmi. Okey, keempat-empat jenis karangan ini kebiasaannya berkaitan dengan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Misalnya karangan berita, berita Hari Guru misalnya, ataupun catatan perkemahan unit beruniform, ataupun karangan laporan Hari Sukan, ataupun surat kiriman tidak rasmi, surat kiriman tidak rasmi, saya minta maaf. Surat kiriman tidak rasmi, surat kiriman tidak rasmi, berita, catatan dan laporan. Saya ulang semula, ada pembetulan. Surat kiriman tidak rasmi, berita, catatan dan laporan. Karangan ini biasanya berkaitan dengan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Okey, apa dia karangan yang dianjurkan oleh pihak sekolah? Macam Cikgu Bob sebut tadilah. Yang Cikgu Bob sebut tadi. Misalnya karangan Hari Guru, karangan Hari Sukan, apa lagi? Cuba awak fikirkan. Hari Kanak-kanak, Hari Kantin. Itu ialah karangan-karangan yang melibatkan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Jadi banyakkan latihan untuk karangan ini. Kalau nak buat karangan ini, pastikan karangan ini kebanyakannya berkaitan dengan aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Okey, untuk karangan ucapan, karangan wawancara, biasanya karangan ini berkaitan dengan seseorang. Misalnya ucapan tu, misalnya orang nak bersara, ada rakan kamu nak berpindah atau guru nak berpindah. Biasanya karangannya begitu. Jadi itulah karangan. Misalnya wawancara rakan kamu berjaya dalam mendapat olahragawan terbaik misalnya. Jadi kamu diminta mewawancara. Jadi itu yang dimasukkan dengan karangan ucapan dan karangan wawancara. Okey, untuk karangan syarahan, ini karangan syarahan ni biasanya adalah karangan berkaitan dengan karangan fakta. Biasanya dia kaitan kebaikan, cara-cara, itu dia karangan begitu. Begitu juga karangan dialog. Dialog ni juga format dia berbeza dengan karangan syarahan, tetapi isinya biasanya berkaitan dengan cara-cara, kebaikan, faedah. Itu dia karangan syarahan ataupun karangan dialog. Okey.
Untuk karangan berformat ini, pelajar harus mahir tentang format. Misalnya tarikh, tarikh, ditulis tajuk, nama, huruf besar, kecil, ayat digaris, halaman. Itu berkaitan, banyak perkara lah. Misalnya surat kiriman rasmi, bermula dengan alamat siapa, perlu garis di mana, tarikh itu perlu letak mana. Itu yang dimasukkan dengan karangan berformat. Dan untuk karangan berformat ini juga, format untuk setiap jenis karangan mestilah, ingat mesti sama dengan format karangan dalam buku teks. Jangan kamu terpengaruh dengan buku yang di luar tu. Boleh, tapi pastikan format yang digunakan buku di luar tu sama dengan buku teks. Dengan erti kata lain, nak ikut format karangan mesti ikut dalam buku teks. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita lihat pula karangan tidak berformat. Tak banyak, 5 je. Cerita, iaitu berbentuk tindakan, fakta, dan satu lagi melengkapkan cerita. Melengkapkan cerita ni sama ada melengkapkan permulaan cerita atau mengakhiri cerita. Karangan autobiografi dan biografi. Okey, apa dia karangan cerita tindakan? Karangan cerita tindakan ni biasanya sama dengan karangan melengkapkan cerita. Kebiasaannya karangan ini biasanya ada satu kejadian lah. Misalnya kamu sedang bermain, tiba-tiba kawan kamu menjerit. Jadi apa yang berlaku? Kamu kena ceritakan. Itu dia karangan cerita berbentuk tindakan. Misalnya kamu berkemah. Sedang kamu memasang kemah, tiba-tiba rakan kamu menjerit, meminta tolong. Apa yang berlaku? Biasanya kamu akan tulislah tindakan, apa tindakan yang berlaku. Tindakan kamu terhadap perkara yang berlaku. Okey, karangan fakta tadi, karangan fakta ni dia sama macam karangan carahan tadi. Cuma karangan fakta ni dia tidak ada kata alu-aluan. Dia tidak berformat. Bagaimana nak buat karangan fakta? Nanti Cikgu Bob akan tunjukkan bagaimana nak menghasilkan karangan fakta. Okey, manakala karangan autobiografi pula. Okey, apa dia karangan autobiografi? Biasa ni karangan autobiografi ni berkenaan dengan objek yang dijadikan, yang diceritakan seperti manusia. Maksudnya kamu manusia ni jadi objek tersebut. Misalnya aku sebatang pensel, aku sebuah basikal. Biasanya berkaitan. Biasanya karangan autobiografi ni berkaitan dengan alatan atau objek-objek yang biasa dengan kanak-kanak. Biasanya berkaitan di sekolah lah. Aku sepasang kasut, aku sebuah kotak pensel. Dia tak akan berlaku aku sebuah kereta. Dia tak akan berlaku macam tu. Aku sebuah kapal terbang. Tidak ada karangan autobiografi begitu. Untuk sekolah rendah. Sekolah rendah. Okey. Untuk karangan biografi pula. Okey, apa dia karangan biografi? Okey, karangan biografi ini adalah karangan kita menceritakan seseorang. Misalnya insan yang kamu sayang. Misalnya insan yang kamu sayang, kamu cerita pasal ibu kamu. Ataupun tajuk dia karangan tentang guru saya. Itu dia karangan, karangan biografi. Beza autobiografi dengan biografi berbeza. Kelima-lima karangan ini ialah karangan tidak berformat. Maksudnya karangan tidak berformat maksudnya ditulis dalam perenggan yang bebas lah, kita bebas. Tidak perlu lagi kita nak hafal dia punya tarikh ke apa semua, gadis tuliskan, tak perlu. Dia bebas. Okey, dan karangan tidak berformat biasanya bertemakan keluarga, isu-isu semasa, alam sekitar, pengalaman yang berkaitan dengan kanak-kanak sahaja. Berkaitan dengan kanak-kanak sahaja. Jangan risau. Nanti kita akan belajar bagaimana nak buat karangan tidak berformat. Semua ni cikgu akan ajar lah. Cuma hari ni kita lihat dulu pengenalan dulu. Kenal dulu karangan-karangan di sekolah pada peringkat sekolah rendah. Okey. Struktur karangan. Sebagai asas juga, ingin Cikgu Bob jelaskan berkenaan dengan struktur karangan. Dalam karangan ada 3 perkara asas yang perlu kamu faham. Apa dia? Okay. Cikgu Bob uraikan. 1. Karangan mesti ada pendahuluan. Apa fungsi pendahuluan? Iaitu memperkenalkan tajuk karangan dan perlu ringkas tetapi padat, memadai 1 perenggan. Kalau ada orang kata buat pendahuluan 2 perenggan, beritahu dia salah. Buat karangan ni 1 perenggan je untuk sekolah rendah. Sekolah menengah jangan tanya saya ya. Untuk sekolah rendah je. Jadi memadai 1 perenggan. Ingat, ringkas dan padat. Biasanya dalam 2 atau 3 ayat. Memadai 2 atau 3 ayat. Dan biasanya pendahuluan ni memperkenalkan tajuk karangan, bukan isi karangan. Isi karangan kita pergi kepada isi-isi penting. Apa yang perlu kamu lakukan? Susun isi-isi ikut kepentingan.
Ingat dalam perenggan isi sekurang-kurangnya mesti ada 3 ayat, mesti ada ayat isi, mesti ada ayat contoh, mesti ada ayat huraian. Macam mana nak buat ayat isi, ayat contoh, ayat huraian? Nanti Cikgu Bob akan ajar. Bukan hari ini, pada lain masa. Okey. Bahasanya mesti mudah dan mudah difahami. Penaruan cara antara perenggan dengan perenggan mesti ada. Misalnya selain itu, seterusnya, di samping itu dah penanda wacana yang perlu kamu letakkan dalam setiap penanda wacana antara perenggan dengan perenggan. Okey, jadi adik-adik, isi ni penting. Bahagian isi ni penting sebab di sinilah kalau kamu buat karangan peperiksaan UPSR misalnya, UPSR misalnya, isi ni paling penting. Di sinilah kamu nak dapat markah. Kalau kamu salah isi, buatlah cantik macam mana pun haluan kamu pun tak guna. Sebab markah yang paling banyak ialah bahagian isi. Dan karangan yang paling penting ialah bahagian isi. Jadi adik-adik, seperti mana yang Cikgu Bob katakan tadi, nyatakan tadi, hari ini Cikgu Bob tak akan ajar kamu bagaimana menghasilkan isi. Pada hari yang lain saya akan ajar. Senang je. Macam kacang je. Okey. Dan yang terakhir ialah penutup. Buat kesimpulan atau rumusan tentang karangan yang ditulis. Okey. Penutup ni penting. Tapi penutup ni tak adalah banyak markah. Penutup mesti ada. Kita dah ada penaluan, kita dah ada isi, dan kita mesti tutup dengan kemas dan cantik. Bagaimana nak buat penutup yang kemas dan cantik, nanti Cikgu Bob ajar. Okey. Dan apa sekali pun adik, dah siap penaluan, dah siap isi penting, dah siap penutup, semaklah karangan. Dan Cikgu Bob cadangkan kita gunakan kaedah petai. Apa dia kaedah petai tu? P-E-T-A-I. P itu ialah perkataan. Tolong semak perkataan. E itu apa? Ejaan. Tolong semak ejaan. Kebanyakan daripada kamu ini bukannya tak berhenti mengeja, tapi lalai ataupun cuan. Nak cepat, jadi tulis bukan bercakap ayam lagi. Bercakar-cakar, cakar lembu, cakar beruk, semua keluar. Bercakar-cakar buat ke situ. Okey, T. Apa dia T? Apa dia T? Tanda baca. Selalu ramai terlupa tanda nokta. Tanda nokta dan huruf besar pada awal ayat. A, ayat tu susun betul-betul. Pastikan ayat awak ialah ayat yang gramatis. Susunannya betul. Dan akhir sekali I, imbuhan. Gunakanlah imbuhan yang tepat dan betul. Kerana kesalahan imbuhan akan menyebabkan maksud ayat yang hendak disampaikan salah. Ingat, kesalahan imbuhan. Misalnya, Ali menendang bola dengan Ali tertendang bola dengan Ali ditendang bola. Kan beza imbuhan tu kan. Jadi pastikan imbuhan yang kamu gunakan tu betul. Jadi itu saja berkenaan dengan pengenalan asas karangan. Jadi Cikgu Bob harap semua jelas dan faham. Dan selepas ini kita akan lihat pula apakah contoh-contoh bagaimana kita nak membina karangan dan menghasilkan karangan. Okey, jadi sedikit kerja rumah lah tugasan. Tugasannya ialah hasilkan 2 karangan yang berlainan jenis, iaitu berformat dan tidak berformat, dan salin contoh tersebut daripada buku teks. Buat, maknanya kamu kena buat 2 jenis karangan. Salin. Tengok dekat buku teks tu, salin balik semula. Ikut, sebab kamu belum belajar karangan kan, jadi kamu salin. 2 jenis karangan, iaitu karangan berformat dan karangan tidak berformat. Okey, jadi itu saja kelas bersama Cikgu Bob hari ini. Dan kita jumpa lagi pada minggu depan untuk tajuk yang berbeza. Dan saya rasa saya harap semua jelas dan faham berkenaan dengan pengenalan karangan hari ini. Adik-adik, jaga diri. Jaga diri. Saya suka ingatkan dalam keadaan COVID-19 yang masih berleluasa ini, walaupun macam ada tak ada, tapi tolonglah jaga diri. Jaga SOP. Okey adik-adik, saya harap kita dapat berjumpa pada bila? Kita akan berjumpa pada minggu hadapan. Okey, dan semoga kita akan berjumpa di sekolah nanti. Itu saja untuk hari ini. Anda bersama Cikgu Bob. Assalamualaikum dan